Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Sambungan kita ayat 32. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadhtuhum. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Sadaqallahul azim. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qabli. Dan sesungguhnya telah dipersendakan, telah diperolok-olokkan akan rasul-rasul yang sebelum kamu. Fa amlaytu lil ladzina kafaru, kemudian aku beri tangguh
kepada orang-orang yang kafir, yakni ditakhirkan hukuman azab untuk mereka. Thumma akhadhtuhum, kemudian aku binasakan mereka. Fa kaifa kana iqab, maka alangkah hebatnya siksaanku itu. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, maka adakah dia, yakni Tuhan, yang menjaga setiap jiwa manusia dengan apa yang dilakukan oleh jiwa itu? Adakah Tuhan yang sentiasa mengawasi manusia yang melakukan kerja yang mereka buat itu sama dengan yang lain? Wa ja'alu lillahi syuraka, mereka menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu. Kul, katakanlah, sammuhum, sebutkanlah sifat mereka itu. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard am bi zahirin minal qaul, atau apakah kamu hendak memberitahu, mengkhabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, atau sekadar mengatakan hal itu dengan perkataan pada lahirnya sahaja? Bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil. Bahkan dihiaskan bagi orang-orang kafir segala tipu daya mereka itu, dan mereka dihalang daripada jalan yang benar. Dan sesiapa yang Allah Ta'ala sesatkannya, maka tiadalah baginya yang memberi petunjuk. Lahum azabun fil hayatid dunya, mereka mendapat azab siksaan dalam kehidupan dunia. Wala azabul akhirati asyaq, dan azab di akhirat sudah tentu pasti lebih keras dan lebih berat. Wa ma lahum minallahi min waq, tidak ada seorang pun yang dapat melindungi mereka daripada azab Allah, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablik, ayat seperti ini dalam beberapa ayat yang lain pernah kita jumpai, yang seumpamanya cuma datang dengan uslub yang berbeza. Wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, dalam surah Al-An'am. Sesungguhnya telah dipersendakan rasul yang sebelum daripada kamu, maka menimpalah mereka yang mempersendakan itu apa yang telah mereka persendakan. Wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna, dan sesungguhnya telah dipersendakan, telah diperolokkan, telah diejek, dipermainkan rasul-rasul yang sebelum kamu. Mereka telah disakiti, mereka bersabar sehinggalah datang kepada mereka pertolongan Allah. Ayat ini sebenarnya mengandungi unsur tasliyah, menggembirakan, menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda tidak bersendirian dalam menerima nasib yang sama dalam dakwah. Dakwah Nabi dan Rasul, dia akan berdepan dengan perkara yang sama. Adanya golongan yang menentang mereka, pasti ada yang menentang. Dan yang menentang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni, sama ada minal mujrimin, di kalangan orang yang banyak melakukan kesalahan, iaitu di kalangan syaitan manusia dan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh dari kalangan orang yang berdosa. Kalau kita mahu mengikut jalan Nabi dan Rasul, bersedialah untuk memiliki musuh. Kita tidak boleh duduk atas dunia dalam keadaan tidak ada musuh. Kalau kita jadi orang baik, ada musuh. Kita jadi orang jahat, lebih-lebih lagi, pasti ada yang memusuhi kita. Jadi tidak ada pilihan lain, kita mesti menjadi orang yang baik. Sebab kita hendak bermusuh dengan orang yang menjadi musuh Allah, dan kita tidak mahu bermusuh dengan orang yang menjadi kekasih Allah. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, sesiapa yang memusuhi akanku waliku, maka aku isytiharkan kepadanya perang. Di antara wali Allah adalah Nabi dan Rasul. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb,
sesiapa yang memusuhi aku akan waliku, maka aku isytiharkan kepadanya perang. Kita melihat dalam sejarah dakwah Nabi-Nabi dan Rasul, pasti berlaku peperangan. Dan peperangan itu akan berkesudahan dengan golongan yang menentang Nabi itu mesti kalah. Dan golongan yang berpihak kepada Nabi walaupun sikit mesti menang. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Dan berapa banyak nabi terdahulu yang turut berperang bersama dengan golongan-golongan yang setia bersama dengannya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak merasa hina, rendah diri dengan sebab apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Wa ma dha'fu wa mastakanu. Mereka tidak merasa lemah dan tidak merasa rendah diri, tidak merasa tersisih, terbuang. Apabila seseorang itu berjuang, berada di atas jalan para nabi, di atas jalan yang benar, perjuangan dia pasti akan mendapat kemenangan walaupun peringkat awalnya ditindas dan ditekan. Sebab itu tabiatnya. Allah Ta'ala menjadikan setiap nabi itu ada musuh-musuh di kalangan syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan manusia dan jin. Syaitan-syaitan manusia dan jin. Justru apabila kita memilih untuk ikut jalan Nabi, dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ada orang akan istihza. Walaqad istuhzi'a, ustuhzi'a bina majhul daripada istahza'a yastahzi'u. Orang mujrim, orang yang bersalah, orang yang ikut hawa nafsu, orang yang tunduk kepada dunia, orang yang suka melakukan perkara maksiat dan mungkar, mereka mempersendakan dakwah Nabi dan dakwah para ulama yang mengikut jalan Nabi. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang bersalah, yang berdosa itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Maksud mentertawakan, wak nganying, wak mengejek-ngejek. Wa idza marru bihim yatawamazun. Apabila orang beriman lalu berdekatan dengan mereka, lalu mereka yatawamazun, kenyik mata. Kenyik bukan nak ngorakkan benda maksudnya. Kenyik mata dalam bentuk nak, kalau kita agak tonye lah, jebeh muka, jebeh bibir mulut dalam bentuk apa dia, nak menimbulkan rasa marah, rasa sakit hati. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Bila mereka kembali kepada ahli mereka, puak-puak mereka yang turut sama menentang dakwah Nabi dan orang-orang beriman, mereka kembali dalam keadaan sangat gembira. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat golongan beriman, dituduh orang beriman ni golongan yang sesat. Tetapi balasannya pada di akhirat, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Maka pada hari ini, hari kiamat, orang-orang beriman pula akan balas balik hak dulu, mentertawakan orang kafir. Pada muka-muka kamu masuk neraka. Balasan itu ada di akhirat. Dan Allah Ta'ala bertanya, adakah diberi ganjaran terhadap perbuatan orang kafir? Ya, dia pun dapat ganjaran juga. Perbuatan salah dia juga akan dibalas dengan setimpal dengan kesalahan yang dia buat. Dalam ayat ini dinyatakan fa'amlaitu mana anzartuhum, aku beri tangguh, beri tempoh. Tidak disegerakan azab untuk orang zalim yang mempersendakan dakwah Nabi. Dalam satu riwayat hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, inna Allah la yumliya lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi tangguh kepada orang zalim. Orang zalim ni termasuk orang kafir lah, yang mempersendakan dakwah Nabi dan orang-orang beriman. Beri tangguh maksudnya tidak disegerakan azab siksaan untuknya, tetapi sehingga apabila dia mengenakan hukuman itu,
maka hukuman itu tidak akan terlepas, kena juga. Lalu baginda Nabi membaca ayat adalah surah Hud, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah hukuman Tuhan kamu apabila dia menghukum penduduk sesebuah kampung yang zalim, sesungguhnya hukumannya itu sangat pedih lagi sangat berat. Allah Ta'ala beri tangguh. Maka kita melihat orang yang zalim tidak disegerakan azab untuknya, sehingga kita rasa bila Tuhan nak kenakan balasan untuk dia atau dikenakan azab siksaan untuknya. Diberi tangguh sebagai suatu peluang biar dia ni mungkin satu masa dia akan berubah. Ada juga orang-orang zalim yang kalau Allah Ta'ala kehendaki mungkin dia boleh berubah. Tetapi sekiranya belum berubah dan tidak mahu berubah, apabila dikenakan azab, maka dia tidak akan selamat sama sekali, dia akan menerima balasan itu. Kita melihat dalam sejarah perjuangan pendakwah seluruh dunia. Saya membaca dalam sebuah buku yang ditulis oleh tokoh perjuangan Islam di Mesir, seorang wanita bernama Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili. Dalam buku dia Ayyam min Hayati, hari-hari dalam hidupku, yang menceritakan macam mana dia diseksa. Seorang wanita yang begitu tegar memperjuangkan Islam di Mesir bersama dengan rakan-rakannya dalam jemaah ikhwan. Dia dan juga Fatimah binti Qutb, saudara perempuan kepada Asy-Syahid Said Qutb dan Muhammad Qutb, turut ditangkap, dimasukkan dalam penjara, diseksa untuk tempoh lebih kurang 6 tahun. Dia masuk penjara pada 1965, masa zaman Presiden Jamal Abdul Nasir, sebelum naik Anwar Sadat, sebelum pada zaman Husni Mubarak lagi. Suatu kisah yang sangat pilu. Seorang wanita yang diseksa sebab memperjuangkan Islam. Islam yang diperjuangkan tidak dipersetujui oleh pemerintah. Akhirnya orang yang menzaliminya dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang sangat dahsyat. Dia menceritakan bagaimana dia dimasukkan dalam sel penjara, dilepaskan anjing. Dia hanya boleh menyebut Allah, sebut nama Allah, dan menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, membaca Al-Asma'ul Husna. Lalu pegawai penjara itu bertanya, siapa Allah? Siapa Allah? Orang penjara itu orang Islam juga, tapi orang Islam yang zalim, yang fasik, yang apa dia lagi nak kata? Zalim, fasik, cukup dengan sifat kufur. Dia kata, kalau aku nampak, aku akan masukkan Allah dalam penjara. Siapa tahu tu punyalah zalim. Siapa mereka mempermainkan Allah Ta'ala, ni orang yang cukup ke zalim. Itu kisah ni kalau kita lihat sesuatu yang sangat pelik berlaku di negara Arab. Bila orang zalim, memang zalim dah lalu. Sekarang berlaku di Syria. Yang cukup menghairankan kita apabila ada laporan mengatakan tokoh-tokoh ulama di Syria ada setengah yang pro pada kerajaan zalim Bashar al-Assad. Walaupun ramai pegawai-pegawai tentera sudah berpaling tadah, lari ke Jordan, ada lari ke negara jiran, sebab tidak sanggup lagi menerima arahan presiden untuk bunuh orang awam sesuka hati, dipaksa bunuh. Maka mereka terpaksa lari. Tapi ada tokoh-tokoh ulama yang boleh bersekongkol dengan orang yang zalim seperti ini. Lalu kita tertanya-tanya, bilakah akan turunnya bencana untuk mereka? Maka jawapannya, fa'amlaitu, aku sengaja beri tangguh kepada golongannya yang zalim sebegini. Jadi perjuangan ini perlu kepada kesabaran, perlu kepada kekuatan, bukan saja kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan jiwa, untuk berdepan dengan orang yang zalim. Kekuatan ini tidak akan dimiliki kalau tidak diberikan oleh Allah. Kita tidak akan mampu untuk berdepan dengan puak yang zalim kecuali kita benar-benar yakin dengan janji Allah. Benar-benar yakin dengan janji Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam apabila diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk pergi menghadap Raja Namrud yang zalim,
kerana dia mengaku dia Tuhan. Bagaimana Nabi Ibrahim AS boleh memiliki kekuatan untuk berdepan dengan orang yang zalim, walaupun tidaklah disegerakan hukuman. Sampai satu masa akhirnya mati juga dengan cara yang dahsyat, mati dengan sebab seekor nyamuk. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Tidakkah engkau ya Muhammad melihat kepada seorang manusia yang cuba, yang berhujah, berbantah dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhannya, kerana Allah Ta'ala berikan kepadanya al-mulk, kerajaan, beri kepadanya kekuasaan. Lalu Nabi Ibrahim kata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, Tuhankulah yang berkuasa menghidupkan mematikan. Lalu orang yang zalim itu berkata, Ana uhyi wa umiit, akulah yang berkuasa menghidupkan mematikan. Maka Nabi Ibrahim meminta supaya cubalah kamu terbitkan matahari daripada sebelah barat, kerana Allah Ta'ala berkuasa menerbitkannya matahari daripada sebelah timur. Allah Ta'ala berkuasa untuk ya'ti bisyamsi minal masyriq, kalau kamu rasa kamu berkuasa, fa'ti biha minal maghrib, lalu fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Maka tercenganglah, terkejutlah orang yang kafir itu. Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Fa'amlaitu lilladzina kafaru, aku menangguhkan bagi orang yang zalim itu. Jadi maksudnya kita kena sabar apabila berdepan dengan tentangan daripada orang-orang yang zalim, sebab perkara pasti akan berlaku. Tidak pasti akan berlaku. Orang yang zalim tetap ada di sepanjang zaman, di mana-mana sahaja tetap ada. Nak elak daripada tak boleh. Sebab tu kalau kita berjuang dengan semangat semata-mata, dengan semangat kita rasa kita nak menang semua, nak menang makna kita tak pernah, tidak sanggup untuk berdepan dengan suasana kita akan ditindas, kita dianiaya, bermakna kita belum cukup syarat untuk masuk dalam medan perjuangan. Orang yang betul-betul masuk perjuangan, dia akan bersedia untuk ditindas, untuk diseksa, untuk apa-apa sahaja, kerana itulah ketentuan Allah. Maka ada di antara mereka yang masih diberi peluang hidup, maka dia meneruskan perjuangan. Dan ada di antara mereka yang dipanggil oleh Allah Ta'ala lebih awal. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang beriman ada lelaki-lelaki yang telah benarlah janjinya dengan Allah, yang ia berjanji kepada Allah. Maka ada di antara mereka yang telah menunaikan janjinya, mana telah pergi mati syahid. Dan ada di antara mereka yang menunggu-nunggu bilakah datangnya syahid. Kalau kita baca kisah yang berlaku di Syria sebelum zaman Bashar al-Assad, zaman ayah dia Hafiz al-Assad, seorang bekas tentera di Syria yang pro kepada fahaman komunis. Apabila naiknya Hafiz al-Assad, siapa sahaja yang menentang dia akan bunuh. Sehingga berlaku suatu peristiwa di Hams, 100,000 orang dibunuh. Bukan 2-3 orang, beratus ribu orang. Berlaku sekitar awal tahun 80-an. Sehingga puak-puak ikhwan di Syria, ikhwan muslimin, bukan sahaja di Mesir, di Syria, ramai yang ditindas, ramai yang dibunuh. Tokoh-tokoh yang muncul yang masih ada ketika itu seperti Al-Ustaz Said Hawa, Al-Ustaz Fathiyah Khan, yang terkenal dengan bukunya Madza Ya'ni, Aperti Saya Mengenal Islam. Tokoh-tokoh ikhwan di Syria yang berdepan dengan tribulasi seorang pemimpin yang zalim seperti Hafiz al-Assad. Dan perkara itu rupanya masih, dan selepas dia mati beberapa tahun lepas, rakyat dia mengira keadaannya berubah apabila diganti oleh anaknya. Rupanya berat lagi, rupanya semakin berat lagi. Tapi ala kulli hal kita hanya tunggu,
Kerana kezaliman yang dibuat oleh orang-orang yang zalim, Allah Ta'ala telah nyatakan fa'amlaitu, aku akan beri tangguh. Baik, kita sama berikutnya. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka adakah dia, huwa di sini Allah, yang sifatnya qa'im. Qa'im isim fa'il daripada qama, berdiri. Berdiri maksudnya muttali', sentiasa mengawasi akan setiap jiwa manusia. Alimun, mengetahui bima yaksibunahu min a'malil khairi aw syarri, apa yang mereka usahakan daripada amalan kebaikan dan kejahatan, yang mana tidaklah tersembunyi olehnya sesuatu perkara pun. Maka adakah Allah Ta'ala itu sama dengan sekutu-sekutu yang mereka berikan sifat ketuhanan? Rupanya dalam istifham itu dia ada kalimah lain yang tak disebut tapi boleh difahami, iaitu adakah sama? Adakah sama? Jawapannya tidak sama. Adakah Allah Ta'ala yang sentiasa mengawasi manusia dengan kerja manusia buat sama dengan Tuhan-Tuhan lain yang manusia ciptakan? Jawapannya tidak sama. Ayat ini lebih kurang serupa dengan ayat dalam surah Az-Zumar. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Adakah sama orang yang jahil yang tidak berilmu dengan orang alim yang sifatnya bangun untuk melaksanakan ibadat di waktu malam dalam keadaan sajidan, sujud, wa qa'iman, dan berdiri, dan mengharapkan rahmat daripada Allah? Jawapannya tidak sama. Kerana Allah Ta'ala dia sentiasa mengawasi, memerhati akan tindakan, perlakuan, perbuatan hambanya. Sama dengan ayat dalam surah Yunus, pernah kita baca tafsirannya dulu. Ayat dalam surah Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan iz tufiduna fih. Dan tidaklah kamu berada dalam satu keadaan, dan tiadalah juga kamu membaca daripada Quran, dan tidaklah kamu melakukan apa-apa amalan kecuali kami dalam keadaan syuhud, menjadi saksi, memerhati akan tindakan kamu itu semua sahaja, semua sekali. Dan apa sahaja dan semua sekali yang kamu buat, kami menjadi syuhud, saksi, iz tufidu nafih, ketika kamu melakukannya. Ini untuk menggambarkan bahawasanya ilmu Allah Ta'ala meliputi setiap sesuatu, sehingga seseorang itu tidak terlepas daripada pengetahuannya. Tetapi mereka itu masih menjadikan bagi Allah adanya syuraka. Mereka itu ittakhadhu syuraka lillah, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, yang mereka sembah sekutu itu di samping mereka menyembah Allah. Sekutu ni sama ada dalam bentuk asnam, patung berhala yang dilakukan oleh kaum musyrikin, ataupun andad. Andad, sekutu-sekutu yang lain, walaupun tidak dalam bentuk patung berhala, dalam bentuk yang lain. Boleh jadi dalam bentuk jin, boleh jadi ada yang sembah malaikat, boleh saja ada yang sembah sama manusia. Maksud sembah ni, kenapa sembah ni tidak nanti ke sembah rokok, sujud, wa ibadah. Maksud sembah ialah perkara yang apabila termasuk dalam kategori ibadat, kita bui kepada yang lain, syirik, maka jatuh kepada syirik. Seseorang yang ke masjid untuk salat 5 waktu, tetapi apabila keluar daripada masjid, dia meminta pertolongan kepada suatu makhluk, tak kiralah boleh jadi manusia, boleh jadi jin. Minta apa dia? Minta berlindung daripada segala kemudaratan, kemerbahayaan. Sedangkan an-nafi' ad-daru, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat adalah Allah. Makhluk tidak boleh memberi apa-apa mudarat dan manfaat kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau mahu berlindung daripada kemudaratan, mintalah dengan Allah Ta'ala. Kalau mahu kepada apa-apa kebaikan, mintalah kepada Allah. Sebab dia termasuk beribadat. Bertawakal, mesti bertawakal kepada Allah, tak boleh berserah kepada makhluk.
Qul sammuhum. Sammu asalnya sama, sammu ni namakan mereka, yakni sifuhum, sifatkan mereka itu kepada kami. Wa a'limuna, beritahu kepada kami, ceritakan kepada kami tentang mereka. Apakah sifat-sifat mereka yang dirasakan layak untuk diletakkan setanding dengan Allah? Jawapannya tidak. Tidak ada satu pun yang sama, kerana Allah Ta'ala tidak ada yang seumpamanya. Kerana Allah Ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab tu dalam bab perbandingan syuraka ni Allah Ta'ala buat bandingnya. Kita boleh lihat satu dalam surah An-Nahl, satu dalam surah Ar-Rum. Iaitu kalau seseorang itu ada hamba sahaya, adakah tuan yang memiliki hamba ni suka kalau hamba ni memiliki harta benda dan apa sahaja yang serupa dengan dia? Maka jawapannya sudah tentu tidak suka. Dalam ayat daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Adakah bagi kamu dalam hamba sahaya yang kamu miliki itu, yang mana tiba-tiba berlaku persamaan antara kamu dengan mereka dari sudut rezeki yang kami berikan? Serupa, maka sudah tentu si tuan yang memiliki hamba ni rasa tak serupa. Sebab dia nak jaga ego dia tu, taraf dia. Kalau dia sebagai tuan, kalau dia pakai baju harga RM30, mesti hamba dia, orang bawah dia, hamba dia pakai baju RM10 sudah. Dan dia akan rasa ego dia tercabar bila hamba dia pakai baju harga RM50, dia tu pula pakai RM30. Itu tamsilan yang dibuat oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi kalau kamu, wahai manusia, tidak suka hamba kamu lebih daripada kamu, mana mungkin kamu boleh meletakkan bagi Allah ada sekutu-sekutu yang kamu beri sifat ketuhanan untuknya, sedangkan sifat ketuhanan itu tidak ada bagi yang lain kecuali bagi Allah, dan tidak layak untuk dimiliki oleh sesiapa pun kecuali bagi Allah. Termasuklah dalam bab sifat, dialah sebagai khalik, sebagai pencipta, dia juga sebagai razik, pemberi rezeki. Am tunabbi'unahu, ataupun hal tukhbirunahu, adakah kamu mahu mengkhabarkan kepadanya dengan sekutu-sekutu yang disembah oleh kamu, padahal sebenarnya la wujuda lahum, tidak ada sebarang kewujudan dia sebenarnya, tak ada. Yang ada hanyalah apa yang kamu adakan, yang kamu rekakan, ataupun sekadar bizahirin minal qaul, yang zahir, yang nyata daripada perkataan kamu, sekadar perkataan yang kamu reka dengan lidah kamu sendiri. Bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil, bahkan orang-orang kafir itu telah dihiaskan bagi mereka tipu daya mereka. Tidak ada faedah sebarang niqash, perbincangan dengan mereka, kerana mereka merasakan tipu daya yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang memberi kebaikan untuk mereka. Tipu daya orang yang zalim akan dibalas oleh Allah Ta'ala, akhirnya memakan diri mereka sendiri. Sebab tu kita tidak boleh susah hati, dan kita tidak perlu merasa sempit dada dengan sebab ramainya golongan yang masih mahu bersekongkol dengan orang yang zalim. Apabila Nabi SAW melihat perkembangan yang berlaku dakwah di Madinah, kalau di Mekah yang menentang Nabi hanya orang-orang musyrikin, tetapi apabila sampai ke Madinah, wujud satu kelompok yang dinamakan Al-Munafikin, golongan munafik. Sedangkan golongan munafik tidak pernah berlaku di Mekah. Apabila Islam berkuasa di Madinah, maka ada sebahagian dari orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab, termasuk orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Maka jadilah mereka golongan yang munafik. Tapi masa mereka di Mekah, dia tidak boleh nak tahu sifat berpura-pura, sifat bermuka-muka. Sama ada mereka ni kalau masuk Islam betul-betul orang beriman, atau mereka berada di luar agama Islam, mereka menjadi penentang Islam. Dua tu je. Tapi apabila Islam berkuasa, kita akan perhati akan ada orang yang bersifat bermuka-muka, orang yang munafik. Orang munafik bukan sahaja munafik dalam bab agama,
Tapi kita akan perhati juga orang yang munafik dalam hal yang berkaitan dengan siapa kepada mereka urusan politik pun ada juga yang munafik. Kita akan perhati ada setengah rakan-rakan hamba, dia pro kepada parti A, tapi dia seperti menyatakan dia sokong parti B sebab ramai saing-saing dia situ pro kepada parti B. Kita sebut sebagai tamsil lah, contoh mudah. Tapi bila dia tidak duduk dengan pihak B, apa dia tidak kata, dia maki hamu pula hak ni. Itu cerita sebenarnya. Rupanya dia hanya bermuka-muka. Sifat tu sebenarnya sifat orang munafik. Sebab tu Imam Mujahid ke Qatadah menyebut, apabila seseorang beritahu kepada dia ketika kami masuk bertemu dengan khalifah, dengan ketua atau dengan pemimpin kerajaan, kami kecek daripada dia gini-gini semua betul belaka. Tapi bila keluar daripada majlis dia, berada di belakang dia, kami mengkritiknya. Lalu kata seorang sahabat, kunna na'udduhu fi ahli Rasulillah minan nifaq. Kami mengira perbuatan itu kalau zaman Nabi termasuk perbuatan munafik. Kalau betul tak setuju, why hal depan dia. Depan dia nak puji main gini seolah betul belaka. Tapi bila belakang dia lah baru sebut tak betul, tak ada guna. Cara yang betul kalilah kita tahu dia buat tak betul, dengan terus terang, dengan nama Allah Ta'ala beritahu bahawa perkara ini salah. Apa sahaja risiko, kena hadapi dengan hati yang terbuka. Tapi oleh kerana ada orang yang tidak sanggup berdepan dengan risiko, mereka sanggup menjadi orang munafik. Jumpa orang ni dia kata gini, bila keluar daripada majlis hari ni dia kutuk balik, dia maki balik. Ini banyak berlaku zaman sekarang. Na'udzubillah. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Sesiapa yang Allah Ta'ala sesatkannya, maka tidak ada sesiapa yang dapat memberi hidayah. Hadin, itu dia punya isim fa'ilnya. Sesiapa yang Allah Ta'ala sesatkannya, na'udzubillah min zalik. Kalau Allah Ta'ala mahu menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki, bukan bermakna Allah Ta'ala berbuat zalim. Kita dah belajar semula dari ayat yang lepas. Persoalan kesesatan, petunjuk, kerana asalnya Allah Ta'ala beri petunjuk. Asalnya Allah Ta'ala beri petunjuk. Adapun Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki kerana orang itu sendiri yang lebih cenderung untuk pilih sesat. Kalau dia tidak memilih kesesatan, maka tidak ada sebab untuk Allah Ta'ala sesatkan dia. Kalau Allah Ta'ala sesatkan orang itu, mesti ada sebab. Bukanlah disesatkan kerana tujuan untuk menzaliminya, tetapi kerana orang itu sendiri menzalimi dirinya kerana dia lebih memilih jalan kesesatan disebabkan dia mengikut hawa nafsu. Walaupun dia tahu jalan yang benar, hak betul hak ni, tapi sebab ikut hawa nafsu, maka dia tak mahu ikut jalan yang benar. Ya, ada manusia-manusia ni kalau kita berdebat dengan, berhujah dengan dia, walaupun dia kalah dalam perdebatan, belah-belah mana dia kata dia nak benar juga. Tak apa, nak benar-benar. Kita kata nak benar tak apa, walaupun sebenarnya dia tidak ada hujah. Perangai begini adalah perangai kebudak-budakan, telah berlaku di zaman-zaman Nabi SAW berdakwah di Mekah. Apabila kaum musyrikin kehabisan hujah, tak ada hujah. Bila habis hujah, cara nak tunjuk dia benar juga, dia seksa orang beriman. Caranya dia seksa orang beriman, bahawa dia tidak akan pernah kalah. Perkara ini sebenarnya berlaku sepanjang zaman. Dalam kisah Ashabul Ukhdud, dalam kisah Ashabul Kahfi, apabila golongan yang zalim yang cuba mempertahankan kebatilannya tidak ada hujah, maka dia menggunakan kaedah yang kita kata di luar batas kemanusiaan, sehingga disanggup seksa dan bunuh orang yang berpihak kepada kebenaran. Sebab nak lawan dengan hujah tak ada dah, dia tak ada hujah. Maka dia kata belah-belah dia akan benar juga. Ni yang berlaku zaman sekarang. Kalau rasa nak kalah, belah-belah mana kena benar dia juga. Ni bahaya. Sifat jahiliah ni sangat bahaya. Ni berlaku dalam dunia Islam. Kalau berlaku tempat kita tahulah setara mana. Tapi kalau pernah berlaku di Tunis, apabila
FIS, sebuah parti Islam di Tunis, FIS menang satu ketika dalam pilihan raya, pihak kerajaan yang anti kepada perjuangan Islam, dia menggunakan kuasa tentera untuk membatalkan pilihan raya, kemenangan pilihan raya yang berpihak kepada FIS. Sebab bagi dia, walaupun dia kalah, dia menang juga. Lelah sama. Kalau dia kalah, dia tidak boleh menerima kekalahan. Inilah sifat kebatilan. Sifat kebatilan. Kita menunggu pertolongan daripada Allah Ta'ala supaya yang batil akan dilenyapkan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan, dan batil itu sesuatu yang pasti lenyap. Orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala tidak ada yang memberi petunjuk, mereka mendapat azab semasa hidup di dunia. Lahum azabun fil hayatid dunya. Azab di dunia ialah mendapat iqab, siksaan yang dahsyat di dunia, bi aidil mu'minin, melalui tangan-tangan orang yang beriman. Itu sama ada mereka dibunuh ataupun mereka menjadi tawanan perang, ataupun zillah, mereka mendapat kehinaan. Sebab perang-perang ni adalah jalan terakhir. Islam sebenarnya tersebar melalui dakwah, bukan peperangan. Peperangan dalam bentuk untuk defend, untuk difak, pertahankan. Dalam peperangan Badar, berlakunya peperangan Badar, bukan Nabi nak perang sebenarnya. Dia mahu menuntut daripada kafilah Abu Sufyan bin Harb supaya harta kelik harta kami yang kamu rapah masa di Mekah. Sebab sahabat berhijrah ke Madinah bukan bawa harta, tinggal habis harta, dan dia ambil oleh kaum musyrikin. Nabi minta balik, bila tak sebui perang. Berlakunya peperangan Uhud, bukan Rasulullah minta berlaku perang Uhud, tetapi kaum musyrikin memulakannya sebab dia nak balas dendam kalah dalam peperangan Badar. Maka bila berlaku peperangan, Allah Ta'ala memberi janji, qatiluhum, kamu kena lawan mereka. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Qatiluhum, kamu perlu memerangi mereka, lawan mereka. Nescaya Allah Ta'ala akan mengazab mereka melalui biaidikum, tangan-tangan kamu, melalui tangan-tangan orang beriman yang angkat pedang, angkat senjata. Orang kafir akan sama ada dibunuh atau dicederakan, dan akhirnya mereka kalah, dan akhirnya kemenangan berpihak kepada orang beriman, dan akhirnya orang beriman rasa yashfi, rasa sembuh, dia rasa lega, rasa gembira kerana akhirnya mereka menang. Ini adalah ujian daripada Allah Ta'ala untuk orang beriman bahawa akan berlaku apa yang dinamakan al-harb, peperangan. Peperangan tidak boleh dielakkan sebab sifat manusia dia begitu. Tetapi Nabi sendiri sebenarnya bukan dia nak perang, tak. Sebab itu adalah jalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sebab tak ada jalan lain. Dalam satu perjalanan menuju ke medan peperangan, ketika singgah di satu tempat, kata Abdullah bin Abi Aufa, kami tertunggu-tunggu datangnya musuh sebab tak sabar nak perang. Lalu Nabi beritahu, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Wasallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah Ta'ala keafiatan. Kalau boleh, kalau tak jumpa dengan musuh, lebih baik kita menggunakan pendekatan dakwah. Dia masuk Islam, dia selamat, kita tak bunuh dia, kita pun tak sakit senang. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala mahu supaya berlaku juga peperangan, sebab begitulah tabiat sifat manusia, akhirnya peperangan berlaku juga. Tetapi perlulah bersabar. Wa'lamu annal jannah, ketahuilah syurga berada di bawah zilalis suyuf, naungan pedang. Ni perlu kepada perjuangan. Selain azab di dunia, mereka juga mendapat azab di akhirat. Lahum azabun fil hayatid dunya wa lahum wala azabul akhirati asyaqqu. Asyaqqu ni lebih kita kata lebih berat, lebih dari sudut masyaqqahnya. Masyaqqah, benda yang berat untuk ditanggung, sesuatu yang susah untuk ditanggung.
Susah azab di dunia, azab di akhirat lagi susah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah, lianna azabad dunya muaqqat wa dhaka daimun abadan fin nar. Iya bin nisbati ila hadhihi sab'una dhifan. Sesungguhnya azab di dunia jauh lebih ringan daripada azab di akhirat, kerana azab di dunia bersifat sementara. Adapun di sana di akhirat ia bersifat daim, abadan, daimun wa abadan, sentiasa dan berkekalan. Mana tidak putus-putus, sama-sama ada kekal. Fi narin, dalam neraka, yang mana api neraka itu jika disebah kepada api di dunia, ianya adalah sab'una dhifan, 70 kali ganda. 70 kali ganda. Dan ketika itu tidak ada bagi mereka selain daripada Allah yang dapat memelihara mereka daripada azab itu. Dan tidak ada sesiapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah untuk mereka kecuali dengan izin daripada Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.